Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang dirahmati Allah? Semoga anak-anak berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Bersama saya Ustaz Azizul bin Mohtar hari ini, insya-Allah anak-anak akan belajar iaitu satu tajuk di dalam tajuk pendidikan Islam iaitu sirah. Sirah ataupun sejarah ya anak-anak. Baik. Kamu boleh membuka buku teks dan melihat pada muka surat 97 untuk kamu bertemu dengan tajuk sesuci hati kekasih Allah Subhanahu wa taala. Okey, cuba kita tengok ni. Nampak macam doktor. Doktor tengah buat apa ni? Macam buat pembedahan je. Ada gambar rangka. Ini jantung. Oh. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud apabila hati baik seluruh anggota turut menjadi baik. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi memang di dalam badan kita ini ada seketul daging. Dan daging itulah yang menjadikan kita baik ataupun tidak baik. Itulah hati. Di dalam Al-Quran, kita menyebut hati itu sebagai jantung. Ya, jantung ataupun hati kita boleh terima. Okey, baik, kita lihat. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan tanda-tanda kenabian. Semasa baginda masih kanak-kanak, dadanya dibelah oleh malaikat. Ketika Nabi Muhammad SAW menuju ke kota Syam, seorang pendeta Yahudi dapat mengenali bahawa baginda ialah Nabi akhir zaman. Hal ini berdasarkan tanda-tanda yang jelas kelihatan pada Nabi Muhammad SAW. Rupanya Nabi Muhammad SAW ni ada tanda-tanda kenabian yang telah dicam oleh seorang pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi inilah yang telah mengecam Nabi Muhammad SAW berdasarkan tanda yang ada pada badannya. Antara tanda-tanda lain, awan senantiasa menaungi Nabi Muhammad SAW. Dia pergi jalan mana-mana, awan menaunginya. Awan menaungi dia. Awan jadi payung kepada dia. Lepas tu, terdapat juga tanda kenabian di belakang tubuh Nabi Muhammad SAW. Ada tanda kenabian di belakang belikatnya. Di antara dua belikatnya itu ada tanda kenabian. Tanda itu membuktikan kenabian baginda SAW. Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Apakah tanda-tanda yang membuktikan kenabian Nabi Muhammad? Menurut teks tadi. Kan? Apakah? Pertama, tanda-tanda kenabian tu antaranya di belakang badan baginda itu ada satu tanda. Dan seterusnya dapat juga tanda kenabiannya antara lain adalah awan senantiasa menaungi baginda apabila baginda jalan ke mana-mana. Okey? Baik. Seterusnya kita pergi kepada hati Nabi Muhammad SAW disucikan. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Semasa kecil, baginda disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Dia ada ibu susuan. Bukan ibu dia yang sebenar, tapi dia ada ibu susuan. Namanya Halimatus Sa'diyah. Ketika berumur 4 tahun, semasa baginda bermain-main bersama-sama dengan kanak-kanak yang lain, dua malaikat datang membawa baginda ke suatu tempat. Tengah dia bermain-main dengan kanak-kanak yang lain, masa tu umur dia 4 tahun, ada dua malaikat datang kepada dia. Membawa baginda Rasulullah SAW ke tempat yang lain. Pergi ke mana tu? Malaikat Jibril AS membelah dada Nabi Muhammad SAW lalu mengeluarkan segumpal darah serta berkata, Nabi Jibril membelah
dengan kuasa malaikat lah. Kita tak boleh lah nak belah. Kalau kita belah dada orang, sudah tentu orang tu akan meninggal lah. Itu pun kalau kita nak buat pembedahan, kena ada prosedur-prosedur pembedahan dibedah oleh doktor yang bertauliah. Kan? Lalu malaikat pun mengeluarkan seketul darah dan berkata, inilah sasaran syaitan daripada kamu. Jibril alaihissalam mencucikannya dengan air zam-zam dan kemudian memasukkan semula ke dalam tubuh baginda. Jadi, diambilnya segumpal daging itu, iaitu hati ataupun jantung, diambil dan dicuci dengan air zam-zam. Dimasukkan semula ke dalam tubuh baginda Rasulullah SAW. Ketika itu baginda berumur 4 tahun. Kanak-kanak yang melihat peristiwa tersebut menceritakan perkara yang berlaku kepada Halimatus Sa'diyah. Kanak-kanak yang nampak tu pun berlarilah pergi cerita dekat mama dia. Mama Halimatus Sa'diyah ni, ibu susuan Rasulullah SAW. Kemudian mereka segera pergi mendapatkan baginda Nabi. Mereka pun pergilah segera pergi mendapatkan baginda Nabi SAW. Tengok apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Nabi SAW hidup, bukan mati. Apa dia simbolik cerita tu? Ketika ni dia kecil lagi. Inilah simbolik dia. Hati yang bersih. Kepentingan dan iktibar peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad SAW. Ini iktibar dia. Nabi diasuh di perkampungan Halimatus Sa'diyah, nama ibu susuan. Jibril datang patuhi Tuhan, dada dibedah, hati dibersihkan. Kita kalau nak jumpa Allah SWT di dalam hidup ini, kita kena bersihkan hati. Itulah simboliknya kepada kita. Kita tak payahlah bedah dada kita. Mati-matilah orang bedah dada kita kan. Ustaz nak kena bedah dada kamu, seorang-seorang nak basuh dengan air paip. Boleh? Tak boleh. Simbolik. Dada Nabi Muhammad itu cerita kemukjizatan baginda. Dia bedah dada, isyarat kerasulan. Nampak tak? Isyarat kerasulan. Terpelihara dosa kesilapan. Kerana wahyu akan diturunkan. Hiasi diri dengan kebaikan. Maksudnya wahyu akan diturunkan. Jadi hati perlu bersih. Kita perlu bersihkan hati. Jangan kita kotorkan hati kita untuk menerima ilmu. Kita datang ke sekolah, belajar di depan komputer, walaupun macam ni, kita perlu bersihkan hati. Sifat terpuji perlu hayati, datang dari hati yang suci. Sifat keji perlu hindari. Nescaya kita dihormati. Kita hindari perkara-perkara yang membusukkan hati, yang mengotorkan hati kita. Nabi Muhammad sangat berani. Yakini Allah melindungi. Godaan syaitan sering hampiri, doa senjata. Benteng diri. Dan kita tahu bahawa itulah yang Jibril kata tu, dia keluar satu gumpal darah, itulah sasaran syaitan untuk merosakkan hati umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita kena sentiasa melakukan kebaikan, anak-anak. Untuk menjaga hati kita. Itulah peristiwa yang telah berlaku pada Rasulullah SAW. Dan kamu boleh melihat pada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 1-1 di dalam kutan. Kamu buat latihan ni. Siapakah nama ibu susuannya, umur Nabi Muhammad ketika dibedah, bilangan malaikat yang datang, malaikat yang mencucikan hati Nabi Muhammad itu nama apa, ya? Nanti kamu buat di dalam buku teks kamu ataupun kamu salin di tempat lain. Okay. Hati Nabi Muhammad SAW dibersihkan menggunakan apa? Menggunakan sabun ke? Menggunakan air zam-zam, kan? Jadi dekat situlah kamu buat latihan, insya-Allah. Mudah-mudahan tajuk sirah ni akan kita belajar dan catch up benda ni dengan cepat, ya, insya-Allah. Okey, kamu nanti buka muka surat 100 berapa tadi? Okay, kita tengok dekat atas, ya. Okey, muka surat 100. Okey, 98, ya. Bermula muka surat 97, 98, ya. Nanti mudah-mudahan, ya. InsyaAllah. Nanti kita jumpa lagi dalam sesi yang lain pula. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.